Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang pada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini ialah Datuk Dr. Rohaizat, Datuk Dr. Nur Hayati Rusli dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini bilangan kes sembuh daripada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 2,112 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah 54,759 kes, iaitu bersamaan dengan 83.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Pada hari ini, 30 November 2020, negara kita telah merekodkan kes harian baru yang lebih rendah berbanding dengan bilangan kes sembuh, iaitu sebanyak 1,212 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 65,697 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 10,578 kes. Daripada jumlah kes baru yang dicatatkan pada hari ini, terdapat 9 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Manakala 1,203 kes pula adalah merupakan penularan COVID-19 dalam negara. Negeri Selangor melaporkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 402 kes bersama dengan 33.2%, di mana 308 kes iaitu 76.6% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang giat dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh negeri Sabah sebanyak 326 kes iaitu bersama dengan 26.9% dan negeri Sembilan sebanyak 141 kes iaitu bersama dengan 11.6%. Sebanyak 101 kes iaitu 8.3% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di pusat tahanan sementara dan penjara yang membabitkan kluster Pusat Tahanan Sementara Sibuga 65 kes, kluster Tembok 23 kes, kluster Pusat Tahanan Sementara Tawau 8 kes, kluster Mantabai 3 kes, kluster Penjara Seberang Perai 1 kes dan kluster Penjara Sandakan 1 kes. Perincian penuh jumlah kes mengikut negeri adalah seperti di lampiran 1 dan 2 yang disertakan bersama kenyataan media ini. Sehingga kini terdapat 113 kes positif yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 42 kes memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 3 kes kematian pada hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 360 kes, iaitu bersama dengan 0.55% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 358, kes nombor 25,507 merupakan seorang lelaki warga negara dari negeri Kedah yang berusia 66 tahun, mempunyai latar belakang penyakit bawaan darah dan juga rendah imuniti. Beliau meninggal di Hospital Sultanah Bahia. Kes kematian 359 iaitu kes nombor 49,644, seorang lelaki warga negara dari Labuan berusia 58 tahun, mempunyai penyakit darah tinggi dan juga penyakit gout. Beliau meninggal di Hospital Labuan. Kes kematian 360 iaitu kes nombor 56,760, seorang lelaki warga negara berusia 22 tahun, mempunyai penyakit darah tinggi dan penyakit buah pinggang kronik. Beliau meninggal di Hospital Lahad Datu. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan terdapat 3 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu kluster pertama, kluster Jalan 8. Kluster ini melibatkan daerah Ulu Langat di Selangor dan daerah Ceras, Kepong, Titi Wangsa dan Lembah Pelak Pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks iaitu kes ke 59,246 telah dilaporkan positif pada 25 November 2020 hasil saringan individu bergejala. Sehingga 30 November sejumlah 306 individu telah disaring, di mana 25 kes positif telah dikesan dalam kluster ini. Kluster kedua ialah kluster Batu Sembilan.
Kluster ini melibatkan daerah Kuala Langat, Kelang, Petaling dan Kuala Selangor di Selangor. Kes indeks iaitu kes ke-58,486 telah dilaporkan positif pada 24 November hasil saringan individu bergejala. Sehingga 30 November, sejumlah 83 individu telah pun disaring, di mana 19 kes positif telah dikesan dalam kluster ini. Kluster terakhir adalah kluster Nibong. Kluster ini melibatkan daerah Johor Bahru di Johor. Kes indeks iaitu kes ke-63,151 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 28 November hasil saringan individu bergejala. Sehingga 30 November, sejumlah 152 individu telah disaring, di mana 10 kes telah dikesan positif dalam kluster ini. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Elakkan 3S, iaitu elakkan kawasan yang sesak, kawasan yang sempit dan sembang dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu amalkan wash, wear dan warn. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, perhatian kepada kes harian COVID-19 dan ramalan kes COVID-19 daripada 12 September sehingga 30 November 2020. Kalau kita lihat, kadar kebolehjangkitan masih kurang daripada 1.1, iaitu kadar semasa masih bertahan iaitu R0 bersamaan dengan 1.08. Jadi setakat ini kita menjalankan iaitu PKPB dan kita dapat mengawal iaitu daripada lonjakan kes mendadak daripada RO ataupun R0 2.2 hingga 1.1. Tapi cabaran kita ialah untuk mengurangkan lagi R0 daripada 1.1 kepada 0.9. Seterusnya dimaklumkan laporan penggembara dan pemastautin tetap yang dikesan positif COVID-19 dan pulang dari luar negara dari 3 April hingga 30 November 2020 adalah sejumlah 1,332 kes. Dan pada hari ini ada pertambahan 9 kes import, iaitu 3 kes yang pulang dari Mesir, 2 kes daripada Nepal dan masing-masing 1 kes daripada Arab Saudi, Filipina, Pakistan dan Emirat Arab Bersatu. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 untuk warga asing sehingga 30 November adalah sejumlah 160,611 individu. Daripada jumlah tersebut, 23,005 individu adalah positif COVID-19 dan 5,702 kes masih dirawat di hospital dan 15 kes dirawat di unit rawatan rapi dengan jumlah kes kematian adalah 63 kes bersamaan dengan 0.27%. Setakat 30 November 2020, jumlah keseluruhan kluster yang dilaporkan adalah 362 kluster dan 181 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan dan pengawasan untuk 28 hari termasuk 5 kluster pada hari ini. Iaitu kluster pertama ialah kluster Sofi di Seremban, Negeri Sembilan melibatkan 107 kes dan tiada kes kematian. Kluster kedua ialah kluster penjara Tapah melibatkan 14 kes iaitu 2 warga negara dan 12 bukan warga negara dan tiada kematian. Kluster yang ketiga ialah kluster Kapur di Kudat Sabah melibatkan 59 kes iaitu 3 warga negara dan 56 bukan warga negara dan tiada kes kematian. Kluster yang keempat ialah kluster Jambu di Ulu Langat, Selangor dan Timur Laut di Pulau Pinang melibatkan 18 kes warga negara dan tiada kematian. Kluster terakhir ialah kluster Meldrum di Johor melibatkan 7 warga negara dan tiada kes kematian. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 30 November 2020 adalah sejumlah 181 kluster termasuk 3 kluster baru pada hari ini. Daripada 180 kluster aktif didapati 41 kluster ada pertambahan kes pada hari ini dan 140 kluster aktif tiada pertambahan kes.
Kluster yang pertama ialah kluster perigi, masih ada pertambahan kes iaitu 153 dan jumlah kes ialah 662, jumlah yang disaring 949. Kluster bintang masih ada pertambahan 71 kes, jumlah kes 400, jumlah disaring 1095. Kluster cegas masih ada pertambahan 66 kes, jumlah kes ialah 1538, jumlah yang disaring 5787. Pusat Tahanan Sementara Siboga masih ada pertambahan 65 kes menjadikan jumlah kes 169, jumlah disaring 582. Kluster Jalan Haruan masih ada pertambahan 51 kes dan jumlah kes adalah 175, jumlah disaring ialah 349. Seterusnya, kluster Beringin masih ada pertambahan 34 kes, jumlah kes 89, jumlah yang disaring 9,316. Kluster Batu Tujuh di Johor masih ada pertambahan 28 kes, jumlah kes 125, jumlah disaring 1,782. Kluster Bayam Indah di Kedah masih ada pertambahan 25 kes, jumlah kes 195, individu disaring 2,407. Kluster Tembok masih ada pertambahan 23 kes, jumlah kes adalah 2,255, jumlah yang disaring setakat ini adalah 10,262. Kluster Teratai masih ada pertambahan 18 kes. Jumlah kes yang dikesan setakat ini adalah 4,278. Jumlah yang disaring adalah 6,602. Kluster ini adalah kluster terbesar setakat ini. Kluster Tapak Bina Awan Baru ada pertambahan 18 kes. Jumlah kes adalah 416. Jumlah yang disaring adalah 502. Kluster Ria 30 di Tuaran Sabah ada pertambahan 18 kes, jumlah kes ialah 319, jumlah yang disaring 2,948. Kluster Daman Laut masih ada pertambahan 17 kes, jumlah kes 131, jumlah yang disaring 962. Kluster Hentian masih ada pertambahan 15 kes, jumlah yang disaring setakat ini ialah 10,601, jumlah kes ialah 1,180. Kluster Jalan 8 iaitu kluster baru ada pertambahan 12 kes menjadikan jumlah kes 25, jumlah yang disaring 306. Kluster Tempasuk di Kota Belud, Sabah masih ada pertambahan 10 kes, jumlah kes 33, jumlah disaring 179. Kluster Kaya masih ada pertambahan 9 kes, jumlah kes 947, jumlah yang disaring setakat ini 4,545. Kluster Enggor di Perak masih aktif iaitu ada pertambahan 9 kes, jumlah kes ialah 272, jumlah disaring 1,612. Kluster Pusat Tahanan Sementara Tawau masih ada pertambahan 8 kes, jumlah kes 766, jumlah yang disaring adalah 2,613. Kluster Batu Sembilan Selangor ada pertambahan 7 kes, jumlah kes 19, jumlah yang disaring ialah 83. Kluster Nibung di Johor Bahru, Johor ada pertambahan 7 kes, jumlah kes ialah 10, jumlah yang disaring ialah 152. Seterusnya ialah kluster Buntar masih ada pertambahan kes iaitu 6, jumlah kes ialah 243, jumlah disaring ialah 2,788. Kluster Blok 31 di Tawau, Sabah masih ada pertambahan 4 kes, jumlah kes 21 dan jumlah yang disaring setakat ini ialah 37. Kluster Seri Jujur masih ada pertambahan 3 kes, jumlah kes ialah 98, jumlah disaring 333. Kluster Kasar masih ada pertambahan 3 kes, jumlah kes 58, jumlah disaring 1,630. Kluster Matabai di Sabah ada pertambahan 3 kes, jumlah kes 50, yang disaring 334. Kluster Sky Coklat Labuan ada pertambahan 3 kes, jumlah kes ialah 43, jumlah disaring 111. Kluster Bah Manggis masih ada pertambahan 2 kes, jumlah kes 188, jumlah disaring 2,367. Kluster Pengkalan Barat masih ada pertambahan 2 kes, jumlah kes 135, jumlah disaring 1,025. Kluster Putra 18 masih ada pertambahan 2 kes, jumlah kes 23, jumlah disaring 138. Dan kluster Penjara Sandakan ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 796, yang disaring 1,809. Kluster Penjara Seberang Perai ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 607, jumlah yang disaring ialah 3,255. Dan kluster seterusnya ada pertambahan 1 kes dan boleh dirujuk pada kenyataan media iaitu di lampiran
Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian 62 makmal COVID-19 di seluruh negara yang menjalankan ujian RT-PCR pada 29 November adalah sejumlah 59,485 ujian. Semalam kita berjaya melaksanakan 24,513 ujian bersamaan dengan 41%. Juga dimaklumkan laporan kapasiti harian 4 makmal COVID-19 di negeri Sabah yang menjalankan ujian RT-PCR pada 29 November adalah sejumlah 2,750 ujian. Semalam keempat-empat makmal di negeri Sabah berjaya menjalankan 4,281 ujian RT-PCR iaitu 156% daripada keupayaan seharian. Dimaklumkan juga laporan jumlah kumulatif ujian RT-K antigen untuk seluruh negara sehingga 29 November adalah sejumlah 537,012 ujian. Daripada jumlah tersebut, 10,317 ujian dikesan positif COVID-19 bersamaan dengan 1.9%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RT-K antigen untuk negeri Sabah sahaja sehingga 29 November adalah sejumlah 195,142 ujian. Daripada jumlah tersebut, 8,834 ujian adalah dikesan positif COVID-19 iaitu bersamaan dengan 4.5%. Jadi pada hari ini dapat kita simpulkan 1,212 kes positif COVID-19 telah dilaporkan dengan 3 kematian, 3 kluster baru dan 5 kluster yang telah tamat tempoh pemantauan untuk tempoh 28 hari dan juga 9 kes import yang telah dikesan. Jadi saya buka kepada sebarang pertanyaan. Dipersilakan. Assalamualaikum Tan Sri, Farhan daripada Bernama. Soalan saya berkenaan dengan pengumuman kerajaan berhubung vaksin COVID baru-baru ini. Jadi Tan Sri, golongan anti vaksin secara terbuka telah menolak penggunaan vaksin dan mendakwa rakyat akan jadi tikus makmal bagi vaksin itu. Jadi minta komen Tan Sri dan mungkin nasihat Tan Sri kepada golongan ini. Terima kasih. Terima kasih atas soalan mengenai vaksin. Jadi kita lihat kita perlu menunggu kajian, iaitu kajian yang dilaksanakan oleh 12 syarikat vaksin sekarang ini, iaitu melibatkan 12 vaksin dan kita menunggu untuk dapatkan keputusan kajian tersebut, kajian klinikal fasa 3. Dan kita dimaklumkan mungkin bulan depan, minggu depan ada laporan yang pertama yang akan dikeluarkan. Setakat ini kita tak ada lagi laporan fasa klinikal, kajian fasa klinikal ketiga. Jadi kita masih menunggu keputusan ataupun kajian tersebut, laporan tersebut. Jadi sementara itu kita vaksin tersebut perlu didaftarkan kepada pihak berkuasa iaitu FDA dan juga di negara kita ialah NPRA. Dan inilah kajian kita, iaitu kalau kita menganggap ini sebagai satu kajian, jadi kita tunggu laporan tersebut. Kalau kajian itu menunjukkan keberkesanan dan juga kurang dia kesan samping, jadi barulah kita dapat daftarkan iaitu kualiti vaksin tersebut. Dan ini adalah amat penting, iaitu kita menggunakan, iaitu bukan hanya vaksin, obat-obatan pun sama juga kena didaftarkan kepada FDA dan juga kepada NPRA. Itu yang pertama. Jadi kita telah gariskan 5 panduan iaitu pengurusan vaksin. Yang pertama ialah pendaftaran. Dan sekarang ini kita menjalankan iaitu rundingan pembekalan dan juga perolehan. Ini yang telah dijalankan bersama walaupun masih belum didaftarkan. Jadi perundingan telah dijalankan tetapi syaratnya ialah perlu didaftarkan. Kalau rundingan telah dijalankan dan tak dapat didaftarkan pada FDA ataupun MPRA, maka perjanjian dan juga rundingan tersebut terbatal. Jadi adalah ini perjanjian di antara dua pihak. Jadi kita tak umumkan secara detail apa yang telah digariskan. Tapi kita juga melihat kepada logistik dan juga kos dan sebagainya. Jadi penghantaran vaksin dan sebagainya itu dalam rundingan pada iaitu peringkat yang kedua, pengurusan iaitu kita melihat pada pembekalan dan perolehan. Ketiga ialah kita melihat kalau dah ada vaksin, katalah yang pertama telah didaftarkan, kita dah dapat vaksin dan vaksin yang kita telah rundingkan ialah untuk 30% daripada penduduk kita, iaitu 20% dengan Pfizer dan juga 10% dengan COVAX dan juga kita berunding dengan pihak-pihak yang tertentu, contohnya syarikat-syarikat dan juga negara.
Kalau kita boleh tambah penggunaan vaksin tersebut, jadi kita kena lihat bagaimana kita nak bagi keutamaan kepada siapa dalam pemberian vaksin tersebut. Yang ini kita akan gariskan, iaitu contohnya kita akan berikan keutamaan kepada petugas kesihatan dan juga petugas daripada agensi-agensi yang lain, kumpulan rentan contohnya mereka ada penyakit yang lain, contoh penyakit tidak berjangkit dan sebagainya. Jadi kita akan menggariskan garis pantuan untuk memberikan vaksin tersebut kepada kumpulan-kumpulan sasar. Dan yang keempat ialah kita juga akan menilai iaitu kesan samping vaksin tersebut. Kalau ada mereka yang telah terima vaksin, ada kesan samping dan sebagainya, kena dilaporkan kepada kita. Jadi kita akan pantau. Jadi yang keempat ialah pemantauan iaitu penggunaan vaksin tersebut, sama ada berkesan atau tidak. Dan juga yang kelima ialah kita kena lihat kepada keseluruhan keberkesanan vaksin, sama ada dapat mencapai iaitu imuniti kelompok kita. Jadi imuniti kelompok kita target tak 100%, mungkin dalam 70%, 80% dan diharapkan mencukupi untuk kita mendapatkan imuniti kelompok. Dan kita juga kena lihat kepada pemantauan kita dan juga penilaian penggunaan vaksin tersebut. Jadi mungkin bukan kita tak guna satu vaksin, tetapi banyak vaksin dari pasaran, dan juga kita akan lihat keberkesanan setiap vaksin yang digunakan. Jadi pemantauan akan dijalankan dan juga penilaian akan dijalankan secara berterusan. Inilah cara rangka 5P yang kita katakan: pendaftaran, pembekalan, pemberian, pemantauan dan juga penilaian. Assalamualaikum Tan Sri, saya ada 2 soalan. Sehingga kini berapa banyak kes sporadik yang dikesan di negara ini? Dan soalan kedua, ada tak kes COVID-19 yang dikesan berpunca daripada penggunaan pengangkutan awam, contohnya LRT, bas dan kapal terbang? Terima kasih. Terima kasih atas soalan tersebut. Setakat ini kita ada 65,697 kes yang telah dikesan di negara kita sejak kes itu gelombang pertama bermula pada 25 Januari. Dan kita lihat yang kes sporadik setakat ini ialah 23,480 kes, iaitu bersamaan dengan 35.7%. Berarti lebih kurang 65% ada kita dapat kaitkan dengan kluster-kluster yang tertentu. Jadi ada juga kes yang sporadik yang kita kesan pada awal, lepas tu kita kenal kluster tersebut. Jadi kita boleh kaitkan dengan kluster-kluster tersebut. Dan ini menunjukkan virus tersebut sudah ada dalam komuniti kita, iaitu kita kes sporadik dah bertambah. Jadi inilah kita bimbangkan. Jadi untuk kita bagaimana kita nak gunakan kaedah kesihatan awam untuk membendung jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Inilah sebab kita sekarang ni kita ada SOP untuk elakkan diri kita daripada dijangkiti. Jadi kita harap rakyat Malaysia patuh kepada SOP, dan kalau tak ada urusan penting, duduk di rumah. Kalau ada urusan penting, pastikan kita pakai pelitup muka, kita amalkan penjarakan iaitu sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap mencuci tangan. Dan kalau kita lihat juga soalan kedua iaitu berpunca daripada jangkitan berpunca daripada pengangkutan awam. Di gelombang ketiga kita tak ada kluster yang menyebabkan ataupun disebabkan oleh pengangkutan. Tetapi gelombang kedua, saya masih ingat lagi contohnya kluster Melbourne ada jangkitan dalam pengangkutan kapal terbang dan sebagainya. Kemungkinan jangkitan itu akan berlaku, tapi apa yang kita kena laksanakan ialah pastikan kita patuh kepada SOP, iaitu apabila kita berada di tempat yang sesak dan juga tempat yang sempit. Ini yang penting, jangkitan akan berlaku kalau di tempat yang sesak dan tempat yang sempit kalau kita tak ambil langkah-langkah pencegahan. Inilah ada amalan penting untuk kita mengambil langkah-langkah pencegahan untuk kita elakkan diri kita dan keluarga kita daripada jangkiti. Tan Sri, saya ada 2 soalan. Soalan pertama ialah mantan Timbalan Menteri Kesihatan YB Lee Boon Chye. Beliau ada mengatakan bahawa keupayaan KKM untuk mengesan kontak rapat, uji dan isolat adalah ketinggalan daripada kewujudan kes baru. Beliau juga mengatakan bahawa KKM perlu fokus untuk meneliti tindakan untuk mengelakkan
kluster baru terbentuk dan mesti meningkat kapasiti untuk mengesan kontak rapat, melakukan ujian dan isolate mereka, kerana apabila semua kontak rapat dapat dikuarantin atau isolate, maka boleh mengelakkan kes dan kluster baru terbentuk. Jadi apakah komen KKM berkenaan dengan isu yang YB Lee kata seperti yang dinyatakan tadi? Dan soalan kedua berkenaan dengan kluster tapak bina Daman Lela. Setakat data semalam terdapat 3,500 orang diuji dan kes positif adalah 1,575. Jadi kata positif adalah 45%. Jalan teratai kluster pula ada 6,595 orang diuji dan 4,260 cases. So kata positif ialah 65%. So jadi kedua-dua kluster ini diumum oleh KKM pada 7 November dan sekarang sudah 3 minggu lebih. Tapi kata positif masih nampak agak tinggi. Jadi adakah keadaan ini juga menunjukkan soalan yang pertama? Thank you. Terima kasih atas dua soalan tersebut. Yang soalan pertama ialah mengenai tindakan kita iaitu menggunakan kaedah kesihatan awam untuk kita membendung penularan jangkitan COVID-19. Jadi kita lihat sekarang ni untuk kita mencegah, kita di negara kita menggunakan kaedah pencegahan dan kawalan. Ada negara lain yang menggunakan imuniti kelompok. Jadi digalakkan jangkitan berlaku dan dapatkan antibodi dan antibodi diharapkan melindungi. Tapi kaedah tersebut ternyata selepas 10 bulan tak berkesan. Dan kita melihat pada tindakan kita iaitu menggunakan kaedah pencegahan dan juga kawalan. Memang betul kalau jumlah itu iaitu jumlah kes 2 angka ataupun 1 angka, maka tindakan kesihatan awam ataupun keupayaan anggota-anggota petugas kesihatan dapat membendung jangkitan lebih cepat dan lebih tepat sekali, iaitu kalau jumlah tu tak tinggi, iaitu kita dapat mengesan iaitu pengesanan aktif kes-kes tersebut, penyiasatan dapat dijalankan dengan cepat dan kita dapat membendung penularan dengan cepat. Tetapi apabila kita melihat peningkatan kes kepada 3 angka ataupun 4 angka, maka keupayaan iaitu petugas-petugas kita di lapangan untuk menjalankan siasatan dengan segera dan juga tindakan kesihatan awam tidak secekap iaitu kalau 2 angka dan sebagainya. Inilah kekangan yang kita hadapi dan kita bimbang kalau kes semakin meningkat iaitu kita tak berupaya untuk menjalankan tindakan kesihatan awam dengan cepat dan segera. Dan ini kelewatan ini boleh menyebabkan jangkitan itu melular dengan lebih cepat. Walau bagaimanapun sekarang ni kalau kita lihat petugas-petugas kita bekerja keras di lapangan untuk kita mengesan iaitu kes-kes dan kita lihat pada banyak isu-isu logistik. Contohnya pengesanan menggunakan ujian. Jadi kalau kita menggunakan ujian contohnya Negeri Sabah pada permulaan kita menggunakan ujian RT-PCR. Jadi ada kelewatan dari segi pengangkutan juga laporan ujian tersebut. Jadi kita tak dapat menggunakan ujian RT-PCR kerana kelewatan laporan dan juga melewatkan tindakan kesihatan awam. Apa yang kita telah menyusuli ialah kita menggunakan RTK antigen dan kita dah hantar 200,000 RTK antigen. Berarti penggunaan di negeri Sabah saja ialah 100,000 RTK antigen untuk sebulan. Dan setakat ini penggunaan di RTK antigen negeri Sabah hampir mencecah kepada 195,000 untuk tempoh yang terdekat. Jadi kita masih menghantar setiap bulan ialah untuk 100,000 ujian RTK antigen. RTK antigen kita dapat keputusan dengan cepat. Jadi bila kita dapat keputusan dengan cepat, jadi tindakan kesihatan dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin. Walaupun kita dapati sekarang ni kes-kes yang bergejala adalah kurang, iaitu lebih kurang dibandingkan dengan kes-kes yang tidak bergejala. Jadi apa yang penting ialah dapat kita kesan dengan cepat, dapat kita ambil tindakan kesihatan awam dengan gunakan kaedah penyiasatan kita, pengesanan kontak, pengesanan aktif dan juga kontak rapat kes-kes yang terdedah dan dapat kita asingkan
Jadi kes-kes yang positif kita asingkan, iaitu masukkan kepada ke ward, iaitu di PKRC ataupun di hospital. Kes-kes yang negatif kita akan kuarantinkan untuk tempoh 14 hari supaya kita dapat menjalankan ujian kali kedua pada hari ke-13. Kalau tak ada jangkitan, baru kita lepaskan. Inilah cara kita membendung jangkitan COVID-19 dalam komuniti kita. Jadi kita sekarang ini berharap kita dapat kawal, iaitu jangkitan tak meningkat kepada 5 angka contohnya. Kalau 5 angka, keupayaan tindakan kesihatan awam kita mungkin akan lambat dan juga tak dapat keberkesanan tu akan jadi terkesan. Jadi inilah cabaran kita di lapangan dan kita harap kita dapat membendung penurunan jangkitan COVID-19 bekerjasama dengan rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP dan sebagainya. Yang kedua, kita lihat memang betul kita sekarang ni kita menggunakan kaedah kalau ada peningkatan kes di satu-satu lokaliti ataupun di kumpulan sasar kita, jadi kita akan menjalankan TEMCO. Contohnya kita menjalankan TEMCO untuk kluster Daman Lelah dan juga kluster Teratai. Dan apabila kita menjalankan TEMCO, kita akan pastikan kawasan tersebut kita kurung dan juga kita akan menjalankan saringan 100% kepada semua mereka yang terlibat. Ini telah kita guna pakai di gelombang kedua, contohnya kita menjalankan mengenal pasti lokaliti kan kita akan menjalankan saringan pertama dan juga saringan hari ke-14, hari ke-13 sebelum kita lepaskan pada hari ke-14. Jadi kita menggunakan iaitu asrama yang telah dikenal pasti, mana mereka dah telah disaring negatif, kita akan kuarantinkan untuk tempoh 14 hari. Dan mana yang positif, kita akan pindahkan ke PKRC ataupun di hospital bergantung pada peringkat. Iaitu peringkat awal iaitu tanda gejala ataupun peringkat kedua ada gejala, kita tempatkan di pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah. Peringkat ketiga dan 4 dan 5 kita tempatkan di hospital. Jadi ini tindakan kita. Setakat ini memang kita menjalankan saringan yang di Daman Lelah, iaitu setakat ini lah 3,500 individu telah pun disaring dan 1,575 individu adalah positif. Dan juga sama juga dengan kluster di kluster Teratai, iaitu kita dah menjalankan saringan 6,595, yang positif adalah 4,260. Dan saringan kita bukan satu hari kita saring, contohnya untuk 11,000. Di kluster Teratai kita jangkakan pekerja-pekerja di kilang tersebut ialah 11,215. Dan jadi saringan kita tak menjalankan saringan dalam satu hari, berperingkat-peringkat. Jadi dalam tempoh tu, itulah sebab kita tempohkan untuk 2 minggu dan kita juga akan lanjutkan tempoh tersebut kalau kita tak sempat nak saring semua pekerja-pekerja tersebut dalam tempoh 2 minggu. Ini tindakan sedang dijalankan dan kita harapkan tindakan ini akan dapat berjaya membendung jangkitan COVID-19 di kilang ataupun di taman ataupun di tapak bina kluster-kluster yang terlibat. Nak minta clarification, tadi Tan Sri ada sebut kita menunggu 12 syarikat vaksin dan akan dapat dijangka minggu depan dapat laporan. Laporan itu dalam untuk 12 syarikat itu adalah sebahagian. Dan kita sekarang ni kita dapati ada 12 syarikat vaksin yang menjalankan kajian fasa 3 penyelidikan. Jadi kita hanya dapat berjaya sekarang ni dalam rundingan dengan 10 syarikat vaksin. Dan kita dimaklumkan salah satu syarikat vaksin itu besar kemungkinan akan melaporkan ataupun memberikan laporan fasa 3 kajian klinikal tersebut pada minggu depan. Jadi kita masih menunggu untuk kita baca dan juga mereka kena hantar kalau dossier-dossier tersebut kepada NPRA ataupun FDA untuk dapatkan pendaftaran vaksin tersebut. Selagi tak dapat pendaftaran, tak ada lesen, tak boleh jual vaksin tersebut. Jadi inilah perjanjian yang rundingan yang kita jalankan, iaitu rundingan awal untuk kita dapatkan vaksin. Kebimbangan kita ialah apabila vaksin tersebut telah pun didaftarkan,
maka akan menjadi seperti gelombang kedua apabila kita nak beli ventilator tak cukup, semua orang nak beli ventilator. Dan sekurang-kurangnya kita dah ada booking ataupun perjanjian iaitu mendapatkan bekalan vaksin tersebut. Inilah jadi tindakan proaktif kita. Kita belajar pada gelombang kedua. Kita nak beli PPE tak cukup. Kita nak beli ventilator tak cukup. Semua negara-negara membeli ventilator tersebut. Jadi kita akan melambatkan kita untuk memperolehi vaksin tersebut. Inilah adalah penting untuk kita memulakan rundingan tersebut walaupun vaksin tersebut masih belum didaftarkan. Tapi syarat dia, kalau tak dapat pendaftaran, tak ada perjanjian. Itu perjanjian akan terbatal. Ini yang penting. Dan yang lain tu ada perjanjian di dua pihak masih rahsia, tak dapat kita berkongsi detail ataupun fakta-fakta dalam perjanjian tersebut pada orang ramai. Good evening, Tan Sri. A follow-up question to the contact tracing. How long on average does it take contact tracers to find the contacts now due to the challenges you mentioned? And have there been arrangements or requests by factories affected by COVID-19 to create green bubbles where infected or quarantined workers are allowed to work, but in specific areas only and without contact with non-affected workers? And what is KKM's position on this? There have been workers in an affected company in the Teratai cluster who have been released after only 5 days of quarantine. Why is this so? Thank you. All right. So we look into the three questions. Now, the treatment for those positive cases, we look into the symptom, the day of the symptom, and the duration of the treatment or isolation, and the treatment is 10 days. And some of the results comes back day 5, for example. And then day 5, we admit to a hospital, and then they have really fulfilled the requirement of 10 days. Within the period of 10 days, they also been isolated in their quarantine center. So which means they have completed 10 days of treatment. So this is what WHO have mentioned. If they have completed 10 days of treatment, asymptomatic, no fever, and no symptoms, after 10 days, then probably they may still be positive, but they are not infective. That's the thing. So that's the reason why they can discharge from the PKRC and other from the hospital. But nonetheless, once they discharge, then we will look into monitoring of the cases. Then the second is the green bubble. Yes, obviously there's a proposal to look into those quarantine. Can we allow those quarantine asymptomatic to work? So the answer is no, because we do not know when they will develop positive. Because the incubation period is 14 days, and if they return back to work, they can infect the whole factory as well. When they become positive, remember the case in Siva Ganga, the index case, this negative case, but quarantine, but return to work, and then they can infect the whole community, for example. So learning from that case, that's a good example, but we do not allow them to actually call them a green bubble, for example, working during the quarantine period. However, having said that, if they already discharged after day 14, obviously they can return back to work. So that's question number 2. Then the third is how long, in that sense that we do the contact tracing. It depends on the case. If it's actually confined to one locality, much easier for us to do it. But we do know some cluster, for example, cluster Buntar and etc., involve not only one area, they also involve multiple states. And that's more challenging for us to detect them in the community and across other states and other districts. So if their locality is confined, it's much easier for us to do the active case detection. But if not, then probably we need a time to do the investigation and contact tracing as well. So it depends again in terms of if it's actually a confined space, within 2 days we can actually do the activity. But if it's actually not a confined space, then you can see some of the cluster has been there for weeks because of the detection. They have actually gone through dispersed in the committee, and then we need to do the tracing to find the individual that has been exposed to positive cases. Okay, kalau tak ada soalan lagi, sekali lagi saya ucapkan
Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang patuh kepada SOP. Kita digalakkan, saya mengingatkan diri saya dan semua rakyat Malaysia untuk duduk di rumah kalau tak ada urusan penting di luar. Tetapi kalau ada urusan penting di luar, pastikan kita patuh kepada SOP, pakai penutup muka, mengamalkan penjarakan iaitu 1 meter dan juga kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Kita jaga kita jaga keluarga kita jaga masyarakat dan juga negara kita. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.